القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita ada dalam rumahnya, masjid, dalam masjid, berada tempat-tempat yang Allah mulia, tempat yang sebaik-baik di atas muka bumi ini, masjid khairul buq'ati fil ardi masajid. Sebaik-baik tempat di muka dunia, muka bumi ini di masjid-masjid. Kita boleh berada dalam masjid, ada tempat yang baik bersama dengan orang baik-baik. Maka mudah-mudahan kita gulung di kalangan orang yang baik. InsyaAllah bila ada kita dalam rumah Allah, ambillah kesempatan dengan kita maya ibadat, maya niatkanlah i'tikaf. Ambil kesempatan itu semua sebagaimana jadi pahala, ganjaran besar kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah pilih kita berada pada jalan baik, kita sebagaimana hamba senantiasa duk berasa kata kemuju, berasa kata muju Allah pilih aku, berasa kata serenok suka hati. Jangan berasa kata tak ada arah, tak mari tanggungjawab, tak mari gitu gini. Tak, kita berasa kata kita ni senantiasa duk dalam tutup nak kepada redha Allah, nak kepada apa saja yang kita melaku, Tuhan setuju perbuatan kita. Apalah kita buat, walaupun kita duduk rumah, tidaklah mesti nak duduk sijik, tak pergi kana, dak duduk rumah, cara rumah, duduk cara ke anak, cara ke isteri, cara kerja buat, semua tu kalau tak ceranggah dengan hukum Allah, tak masuk dalam larangan Allah, itu masuk dalam kata perkara yang Allah redha. Setuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja buatlah bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita, dengan amalan yang kita melakukan itu, Allah terima. Tuhan nak tu, Tuhan terima sebagaimana amalan di sisinya. Bila Tuhan terima besar sangat. Kita ni berasa sikit. Bila semaya berasa sikit, kita sesama kita dah, kita duk nampak mama kita. Kerja pagi pagelak, karang kantang lah ni 305. Atau orang kerja biasa masa kerja ada dengan tokek. Kalau kita menego learning lebih-lebih lagi dengan keadaan yang payah learning, nego orang nak beli tak ada kemampuan learning, susah. Kita turun modalnya ni nak boleh labak, susah juga sekut dua learning dak. Itu sesama kita. Sesama kita bila kita duk pandai sama kita buatnya ni, labanya ni sikit. Ada pun dengan Allah lebih Tuhan balas. Sepatah yang kita baca Quran, sekurang Tuhan bayar 10. Sekurang dah tu. Satu patah makna satu huruf daripada Quran yang kita baca sekurang-kurang 10. Alif tak baca lam lagi, alif aja 10.
Masuk lam 10 pula dah. Mim 10, 30 dah situ. Tu kurang-kurang balas saya Allah tu, dia lipat kali ganda semua bila dia bayar kepada kita. Balas saya dia. Hak kurang-kurang. Apatah lagi kalulah kita baca dengan betul, dengan ikhlas kerana Allah, tu tak habis nak bilang lah. Besar sangat pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma balik kita ni, we rajin. Dalam hal rajin, we betul. Dalam hal betul, we suci hati kita, tidak kerana lain, hanya kerana Allah. Barulah amalan kerja buat kita tu ada jamin boleh tolong kita di akhirat kalau. Ni sebagaimana minggu pertama dak. Minggu pertama kita beradu lama ni, buat 3-4 bulan, belum ada puasa beradu tu, lepas tu lepas pada puasa nak jemba ni, jadi minggu pertama kita mula di sejik ni. Lepas tu boleh jadi minggu terakhir kena beradu dah minggu depan pula dia. Sakut dengan raya pula minggu depan ni mungkinlah kita beradu minggu depan, lepas tu mula minggu son pula dah. Jadi kita mula ni baca hak berkaitan dengan bab hak kita nak masuk ni. Tak berapa hari ni. Dan ni sekarang ni kita berada pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan orang melaku haji lah di Mekah tu. Orang melakukan ibadat haji di Mekah tu. Kita hak duk rumah ni, duk di Jawi, tak ada melaku ibadat haji lagu mana kita nak amal pada bulan ni. Bulan ni ada kelebihan setara mana. Yang Allah Ta'ala firman dalam ayat Al-Quran. Tuhan berfirman dalam surah, dalam ayat dalam Qurannya. Inna iddatash syuhuri indallah. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah. 12 syahra. Ada 12 bulan. Sekalipun 12 bulan, tetapi kedudukan dia tak sama. Berlainnya kedudukan bulan-bulan yang 12 tu. Minha arba'atun hurum. Di antaranya daripada 12 bulan tu, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan ni Allah mulia. Antara 4 bulan tu bulan Muharram. Bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, hak lalu lepas mari. Dan bulan hak kita ada sekarang ni ialah bulan Zulhijjah. 4 bulan ni bulan yang dimuliakan Allah. Bila Allah memuliakan, maka kita melakukan ibadat, amal yang soleh pada bulan ni, pahala ataupun ganjaran ataupun kasih di sisi Allah tu menekat daripada bulan yang lain-lain. Antaranya Nabi sebut pada satu hadis, ma min ayyamil amali salih fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyamil 10. Tidak ada hari-hari mereka yang beramal dengan amalan kebaikan, amalan soleh ni, tidak ada yang terlebih dicinta oleh Allah lebih daripada 10 hari ni. Yang dimaksud 10 hari yang Nabi kata ni, yakni 10 hari pada bulan Zulhijjah, 10 hari awal. Ya 10 hari yang lebih ni dah 2. 10 hari awal kena pada bulan Zulhijjah. 10 hari akhir kena pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana 10 hari awal di bulan Zulhijjah ia ada satu hari istimewa, orang panggil hari Arafah, hari 9. 10 hari akhir di bulan Ramadan, kenapa boleh mulia, boleh lebih? Kerana ada satu malam daripada bulan Ramadan ialah malam yang kita maklum, malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar kita panggil. Itu katanya mana-mana orang yang beramal amalan soleh pada 10 hari ni, yakni 10 hari di bulan Zulhijjah pada awal-awal tu, 10 hari awal ambil pada 1, 2, 3, 4, 10 hari tu. Amalan soleh tu adalah terlebih kasih di sisi Allah, ialah hari 10 tu. Bila lah gitu sahabat Nabi tanya, qalu ya Rasulullah. Jangan sahabat ramai-ramai, Rasulullah, lebih saat ni tu amalan yang melaku amalan soleh pada 10 awal Zulhijjah tu, lebih tak lebih cara mana lebih? Walal jihadu fi sabilillah, sekalipun kalau kita ni dengan orang jihad pada jalan Allah lebih ni lagi kan ya Rasulullah? Nabi pun jawab, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun orang tu jihad pada jalan Allah, kalau mari tanding dengan orang beramal 10 awal ni, 10 hari awal bulan ni. Ini kita ada pada 4 hari ni, 4 hari. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 4 hari dah ni.
Malam yang kelima dah kita ada ni. Pada bulan Zulhijjah. Orang yang berlaku amalan soleh pada peringkat awal ni, pada 1 hingga sampai 10 tu, Nabi kata, sekalipun kita tanding dengan orang jihad pada jalan Allah, lebih hak ni lagi. Tuhan saya hak ni lagi. Apa saja yang kita melakukan amalan soleh, bila sebut atas amalan soleh banyak semaya kita amalan soleh, sedekah, berzikir, berselawat, kita buat baik dengan kawan-kawan kita, buat baik dengan anak, dengan isteri. Nah, tu masuk dalam kata amalan soleh belaka tu. Kita baca Quran malam-malam. Apa saja yang kita boleh buat masuk dalam kata amalan soleh, Allah kasih lebih daripada, Nabi kata, lebih pada orang jihad pada jalan Allah lagi. Malaikat hak lebih lagi pada ni juga. Nabi kata lebih lagi hak mana? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai'. Malaikat orang yang keluar pada jalan Allah dengan bawa diri dia, bawa harta, keluar tak ada kelik-kelik dah. Keluar pada jalan Allah, tak ada kelik apa bila-bila. Ni lebih ni nombor 1 lah ni. Kalau mari tanding dengan amalan 10 hari, hak ni lebih. Ada pun kalau ya jihad ya kelik pula, lebih hak ni lagi. Orang beramal pada 10 awal di bulan ni lebih sangat. Habis tu kita ambil kesempatan, ambil peluang, penuhilah, isilah dalam 10 awal ni. Ni kita ada pada malam yang kelima dah lah kalau kira ni. Esok 5 dah esok ni. Mana ada 5 hari lagi, we penuh lah. Jangan we kosong. We penuh di sini bukan makna kata siap lah kena mari duk sejik ke pula. Tak ada kena pergi ke mana. Dak rumah cara rumah. Rumah kita baca cara kita. Kita tasbih rumah kita. Kita tahmid, tahlil. Sebut nama-nama Allah melalui zikir la ilaha illallah. Hak tu hak lebih kali. Kita ni kadang-kadang nak lebih sangat. Tanya ustaz ada dak ustaz zikir-zikir hak lebih hebat-hebat sikit. Ustaz atau zikir hak hebat la ilaha illallah. Ya paling tak ada hak lain. Kenapa? Biasa. La ilaha illallah biasa pada hak lain ke, hak bunyi pelik-pelik sikit. Ya nak hak bunyi ku mana? Ya nak bunyi geduk-gedang. Awak lepas hidung kali ya nak. Akhir-akhir dia sesak tak pasal-pasal. Ni hak Allah Taala sebut dalam Quran, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu Tuhan sebut. Selebih-lebih zikir tahulah hai orang beriman, katalah la ilaha illallah. Tu hak lebih. Tiba-tiba nak giduk nak tu saja. Boleh berapa? Ada tu hari ayat Al-Quran ngatik hak lebih tinggi kali, hak lebih afdal kali. Ada. Tapi dia nak hak belak situ orang. Habis tu orang kalau tidak kerana Allah, dia nak belak. Rasa apa? Kerana tidak kerana Allah. Kalau kerana Allah ni, la ilaha illallah. Aduh, lebih kali. Zikir banyak pada 10 awal. Sehari yang kelima zikir, duduk dalam zikir. Kalau boleh poso. Cik bolehnya kalau lah boleh royak je awal baru ni, mula 1 Zulhijjah tu poso dah sunat. Hingga sampai hari 9 sunat kita poso. 1, 2, 3, 4 terus hingga sampai hari 9 ibadat poso tiap hari. Malam duduk dalam berjagung, duduk dalam berzikir, dalam selawat, dalam banyak bersedekah, banyak kita tahlil, tahmid, sebut nama Allah. Itu amalan hak Allah paling kasih, paling saya pada hari yang 10 yang patut kita melakukan. Lain daripada berzikir, kita tasbih, itu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hak Nabi kata 2 kalimah yang rek-nge ya sebut. Rek-nge sebut ni sebut di lidah, rek-nge sebut di lidah. Tapi berat ditimbangi akhirat sana. Ialah gapo? Subhanallahil azim. Rek-nge sebut subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Dua-dua tasbih ni, dua-dua sebutan ni rek-nge, tapi di akhirat sana berat sangat di atas mizan timbangan itu. Amalah 2 perkara yang mudah-mudah, amalan yang sepatutnya kita boleh buat. Tidak mesti kata ustaz tolong tulis gak sikit kita nak amal. Tak, perkara ni kita ingat berlaku. La ilaha illallah kita ingat. Subhanallahil azim kita ingat. Subhanallah wa bihamdih kita ingat. Selalu dah amal ambil ijak malam ni. Karena orang yang melakukan amalan soleh pada awal ni, Allah paling kasih. Tuhan saya dan hebat sangat.
balas saya di sana tu. Dah. Kalau kita boleh puasa tu lebih lagi. Esok puasa, esok puasa, esok. Esok hari hak tak kira hak pun nak puasa. Nah, puasa kalulah kita nak tak gerak, nak puasa pasal kerja pasal apa, pilih hari penting-penting. Antaranya ambil hari senang. Hari senang. Jadi esok Ahad senang rusuk. Hari senang. Kalau kita ambil hari senang tu boleh 2 pahala. Sunat hari senang lagi, sunat bulan Zulhijjah lagi. Lagi pula dah Nabi suka puasa hari tiap-tiap hari senang. Kerana apa? Kerana hari senang hari diperanakkan Nabi. Habis itulah Nabi suka sangat, Nabi banyak dan Nabi tak tinggal puasa pada hari Isnin kerana Nabi kata zaka yauma wulidtu. Hari senang tu hari Allah beranak aku. Hari beranak aku. Wa yauma bu'istu, dan hari Allah latih jadi nabi, latih jadi rasul. Hari senang. Dan wa yauma unziltu alayya, dan hari Allah Taala menurun wahyu kepadaku. Hari senang. Itu Nabi amal puasa sunat tiap-tiap hari senang. Tu dia hikmah. Hari Khamis so lagi betul lah dengan hari yang Allah Taala akad segala amalan ni, amalan kita hamba ni, tiap-tiap minggu hari Khamis akad naik langit. Habis tu Nabi banyak, Nabi pun puasa juga hari Khamis tu. Hikmah dia. Hikmah disunatkan kita puasa hari Khamis kerana tiap-tiap hari Khamis amalan kita angkat naik langit. Tuhan terima angkat naik langit, cuma boleh ibadat puasa kita ada. Kerana ibadat puasa ni Allah janji sendiri dia nak balas diri. As-sawmu li, puasa bagi aku, wa ana ajzi bi, aku balas sendiri puasa. Maka bilalah Allah Ta'ala tu idafat dengan dia sendiri nak balas, menanda kata ibadat puasa ni adalah perkara yang lebih, perkara yang hebat. Lebih-lebih lagi kalau kita tak ada esok ni, esok Ahad senang lah, tak boleh tak kita kerja kita letih sangat. Jangan lupalah hari 9 dari bulan ni. Hari 9 iaitu hari Arafah. Hari Arafah betul hari Khamis yang lagi akan datang tak berapa hari ni. Bolehlah walaupun tak ada hari lain, hari Khamis, hari Arafah nak sampai ni, jangan luculah, ambil kesempatan. Ada puasa kita pada hari tu. Kerana orang yang puasa pada hari Arafah, Nabi kata Allah ampun dosa dia. Ampun dosa hak mana? Yukaffirus sanatal latil madiyah. Allah ampun dosa dia hak telah lalu, wal baqiyah, dan setahun lagi akan datang. Ni kesempatan. Kita kan banyak dosa. Banyak dosa kita. So berasalah kata kita bukan kita tak dosa. Jangan weh. Mana-mana orang berasa kata orang ia tak dosa, orang ni ahli dosa dah. Tu dia, mudah sebenarnya. Kalau orang tu berasa aku tak ada dosa. Dosa dah orang tu. Sebut dalam kitab Penawar bagi hati, mana-mana kata Imam Ghazali, mana-mana orang berasa kata dia bukan ahli dosa, orang tu orang dosa dah. Kerana apa? Kita tak lepas weh daripada dosa. Tak lepas. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wal nisyan. Bila sebutkan nama kita manusia, tak sunyi daripada salah dengan silap. Tu waktu kita. Kalau tak salah silap. Pas salah silap tu dosa belakalah tu. Buat emo dosa kita kat mulut. Lajak lidah, kecek dia lajak sikit, satu hati orang, dosa dah. Rasa hati orang kita kecek tadi yang menyebabkan masuk dalam kata kita ngupak pula dah pada orang. Rasa hati tu. Kerana ngupak-ngupak tiap-tiap perkata bila tuai dia dengar hak kita kata, hak kita sebut nama dia tak kenal, dia tak setuju, dia sakit hati, itulah nama ngupak. Walaupun kita kata ya tak ada derah kali. Kata ya bubuh kita kata. Contoh tu nama duk rasa hati pula. Rasa hatimu kata bubuh kat aku. Rasa hati dia ngupak tu panggil. Walaupun kita kata tak apa, ada setengah silap tu. Silap tu, aku tak ada ngupak. Kan? Aku kata tak apa. Ngupak-ngupak ni bila dia dengar, dia tak setuju. Dia dengar, dia tak kena. Sekalipun kita kata tak apa, tidak mesti belakang. Tak apa kita kata, serta dengan tunjuk mata gini. Bila dia tak setuju, ngupak. Kita kata betul, itulah ngupak. Hak tak ngupak, bila tak betul, orang tak angin ngupak. Kita kata semua tak ada sahabat, tak betul sekarang. Tu tak angin ngupak. Panggil apa? Fitnah. Apabila fitnah, jahat ada ngupak lagi.
Bila atas fitnah berat ada ngopak lagi, al fitnah asyaddu minal qatl. Orang fitnah ke orang ni hidup bahang balah tu kawan tu dak li. Dia tak ada muak li bujai, kita kata muak dah, bujai marang, minah. Laki mu muak bujai marang. Balah dua orang tu, kita hidup bahang, tu panggil fitnah. Bila fitnah Nabi kata lebih jahat pada bunuh orang lagi. Tu. Nak royak ke apa? Kita tak sunyi daripada salah dengan silap. Tu sebut lidah perkara tu, tak kira lagi mata. Tak kira lagi lingo pasien dengar perkara-perkara haram, dengar demo kecek benda-benda haram, kita hidup tak ada dengar. Walaupun kita tak kecek, orang duk ngupak, duk ngata ke orang, duk nyupah perkara haram aja demo duk kata tu, kita tak kata, tak ada maksud apa, cuma dengar aja. Siapa kita haram? Siapa kita dosa? Nak royak kata gapo? Dosa kita tak sunyi. Adalah tiap-tiap kali kita, tiap hari tak sunyi. Habis itulah tiap-tiap kali lepas pada maya istighfar banyak-banyak. Nabi buat contoh pada kita. Nabi yang tak berdosa, sunyi daripada dosa, Allah jaga tak melakukan dosa. 70 kali Nabi kita istighfar sehari semalam. Pak kita dosa tak tahulah hanya mana habis tu ni. Ini peluang bila kita puasa pada hari Arafah, Allah ampun dosa kita hak telah lalu setahun dan lagi akan datang setahun. Ni peluang. Peluang untuk kita ambil untung, ambil kau. Nah, supaya kita kata musim betul dengan hari raja beranak, kayak ada ampai ke tu? Ada orang ampai? Ada. Hari ni raja beranak, orang hak dekat 20 tahun, 30 tahun, ya luk ke tu? Luk we kurang, patut betul ada 6 bulan pakat buat terus dah. Gitulah nak nampak rupanya. Hari beranak raja atas muka dunia ada dah tempat ampai. Tempat apayatut orang hak salah-salah sikit-sikit sebanyak pakai waktu baik dah. Orang hak lekat talak cewek we lekat 10 tahun. Orang lekat perahang we lekat talak cewek. Kau kurang dah. Ginilah Allah Ta'ala dengan hamba-Nya bila siapa bulan-bulan ataupun hari-hari yang paling hebat, hari yang lebih, Allah ampun dosa dia. Apayatut. Kau balik kita hamba ni jangan lepas kosong. Bila bunyi kata gitu lalu lebih hari Arafah bila pergi puasa, ambil. Jangan lebih. Agak malam ni dah. Malam ni kita tak dah pocok hati. Ya Allah, insya-Allah kalau tak ada gitu gini tak uzur sangat, tak masuk hospital hingga siapa tak khabar ke diri, aku nak puasa hari Khamis ni. Satu dah bala niat gitu. Walah tak puasa lagi. Ini khah bagi Nabi, umat Nabi Muhammad SAW tak buat lagi amalan ibadat, tak melaku lagi kebajikan, saja niat nak buat baik, Allah bagi dah satu pahala. Ni umat Nabi dulu tak ada ni istimewa ni. Ni Nabi Musa tengok ni. Nabi Musa tengok amalan comel ni. Gapo amalan comel? Niat nak buat baik, tak buat lagi boleh dah satu pahala. Nabi Musa tanya malaikat Jibril, malaikat, amalan ni comel ni. Niat nak buat baik, tak buat lagi boleh dah satu pahala. Bagi siapa ni? Katanya malaikat Jibril bagi Nabi Musa ini, bagi Nabi akhir zaman dan umat-umat Nabi akhir zaman. Nabi Musa kata boleh dak Jibril mu minta dengan Allah supaya Allah ni wikatku dengan umat-umatku. Malaikat Jibril kata tak boleh. Amalan ni istimewa bagi umat Nabi akhir zaman. Bagi Nabi Muhammad dan umat-umat dia. Niat nak buat baik, tak buat lagi boleh dah satu pahala. Atau Nabi Musa doa tu, ya Allah, wilah aku jadi umat Nabi akhir zaman kata. Nabi Musa, Nabi ulul azmi, Nabi hebat, hak lari daripada Firaun lakoh laut merah tu. Minta nak jadi umat Nabi kita. Kita tu punya jadi umat Nabi berasa kedah kata lebih. Berasa mujur kedah kita ni. Hai berasa mujur aku nasib baiklah boleh jadi umat Nabi Muhammad. Kerana Nabi Musa nak jadi umat Nabi kita. Buat apa? Ada amalan tertentu khah bagi Nabi kita. Antaranya niat nak buat baik, tak buat lagi boleh dah tu pahala. Niat ada malam ni, ya Allah, kalulah tak kata gitu gini, tak ada uzur, tak kepik, tak suka khabar ke diri, tak ada kerja berat-berat sangat, aku nak puasa hari Khamis ni, ya Allah. Boleh dah tu pahala. Patuh hari Khamis ni boleh lah. Nama niat baik tak sedar-sedar. Hari Khamis ni subuh-subuh tak khabar. Khabar kau 10 lebih saja juga. Niat tu pisah boleh buat.
Pisahlah biar ada cita-cita hati kita angin Tuhan tolong. Bila hati kita azab cita nak buat baik, insya-Allah Tuhan tolong. Beri taufik kepada kita. Beri kekuatan. Beri kita khabar bangun makan sahur. Beri kita khabar bangun untuk nak buat cedengan esok nak puasa tu. Pas boleh dah dua tu. Puasa Arafah suku. Betul dengan sunat hari Khamis suku pula. Kalau kita capur qada ada lagi, boleh 2-3 kali tekad. Tapi bila nak qada kena niat qada dulu dah. Hak qada nombor 1 kan hak nu wajib. Betul lah hari Khamis ni kita nak qada sikit weh. Kan hak lepas hari bulan puasa tahun lepas ada. Luput pasal musafir. Musafir betul dengan puasa ni kelik baru ni lari kat Kowi. Buka puasa sehari. Qada. Qada aku puasa esok hari qada bulan Ramadan kerana Allah. Pada Arafah boleh, ulama kata boleh. Boleh dengan automatik, tak payah niat. Boleh sunat Arafah, boleh sunat Khamis kalau kita puasa qada tu. Kata setengah ulama boleh kita niat tajuk ke puasa esok hari qada bulan Ramadan serta sunat Arafah dan sunat hari Khamis. Boleh berlaku dah tiga-tiga. Dabang boleh. Faham? Kita nego atas dunia ni nak dabang. Kalau buka kedai locek tu gak boleh ada gak gini. Celah ni lagi ke boleh buat gapo-gapo lagi. Buka budak-budak main keng tak. Dah banyak kita nak jalan masuk. Kedai locek suku, hak gi kebong suku, hak gi anu suku. Rumah luar atas nu, orang pakat kelik belakang tak sewa lah ni. Nya tepa bubuh buat panggil burung mari. Burung cik nu. Nama buat isyarat burung dah. Anu suku, hak gi kebong suku, makna gapo? Jalan masuk kita banyak tak? Tu gi dunia. Akhirat we banyak jalan masuk tu pisah we banyak jalan masuk. Puasa suku, hak zikir suku, selawat suku, sedekah suku. Kita tolong jiran-jiran kita suku. Buat baik dengan anak, buat baik dengan isteri. Tu pahala berlaku. Mana-mana orang melaku amalan soleh pada 10 awal ni, Allah kasih. Tuhan saya. Pas kita nak tu lah. Kita ni nak tu ya weh. Duduk di dunia nak pergi ke negeri akhirat. Utama hidup kita kasih Allah. Ilahi anta maqsud. Ya Allah, engkau lah hak ku nak tuju. Wa ridhaka matlub, dan redha engkau. Apa redha? Tuhan kasih. Bila Tuhan kasih, syurga tak kena minta. Tak kelah Tuhan bila dia kasih kepada hamba, ya tak hamba dia tepat neraka. Ya boh tempat comel iaitu syurga. Tu tutuplah redha Allah. Tu antaranya kita melakulah ibadat pada 10 awal ni. Sama tara nak sapa hari yang 10. Apabila hari yang 10 tu tak boleh lah puasa. Nama dia buat rajin terus dah tu. Masuk angin je mari puasa hari Khamis. Hari ni hari Jumaat betul hari raya puasa hari lagi. Angin hari puasa. Hari puasa 5 hari ni. Ingat ni. Dalam setahun 5 hari ni hari puasa. Walaupun kita rajin hari tu, hari hukum dia. Iaitu hari raya Terah. Hari puasa. Hari raya haji, hukum hari puasa. Hari tasyrik, iaitu hari 11, 12, 13. 5 hari ni hukum hari puasa. Jangan ada puasa. Siapa dia atas esok puasa esok hari kerana Allah hukum hari. Hukum hari yang puasa hari tu. Ada pun lain pada tu ikutlah kita nak puasa hari apa pun. Hari Jumaat atau hari Jumaat pun ada setengah ulama kata ada juga kalau puasa hari Jumaat tu hukum makruh. Tak siapa tangguh hari. Hukum makruh tu lagu mana? Sekelain pilih puasa hari Jumaat tu hukum makruh. Ada pun kalau kita puasa kapuh Khamis Jumaat, hukum tak ada makruh dah tu. Terus. Misal kata sunat ni. Sunat ambil 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Sunat puasa tiap-tiap hari. Betul ada hari Jumaat ratik jelas tu. Tak makruh. Hak makruhnya kita penting nak puasa hari Jumaat, hukum makruh. Kerana hari Jumaat orang panggil raja minggu. Seminggu hari raja ialah hari Jumaat. Hari untuk kita ni bakwah. Kalau makan sedap. Habis makruh puasa. Kalaulah kita puasa sepanah ni tak apa tak makruh. Puasa tiap-tiap hari ni. Sama tara nak sampai hari 10. Ya tak? Tu makna kata galakkanlah, beri semangat bagi kita ni melakukan ibadat. Banyak amal, banyak kita bangun malam hati. Hak kita duk bangun malam-malam dah comel. Cuma kalaulah boleh tambah kuat lagi, comel lagi.
Contoh kita bangun nak malam duk mayah mau tahajud, tak ada 4 rakaat ataupun 8 rakaat duk mayah tahajud. Tambah siapa belah-belah rakaat. Banyak lagi. Kerana apa? Kerana amalan pada bulan ni 10 hari ni Allah kasih. Ingat situ. Ingat situ Tuhan kasih, Tuhan saya. Banyak. Bila banyak tak rugi kita. Tak rugi dan tak sesat kita satu hari. Habis itulah antara nama hari kiamat, Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin. Nah, Yaumul Waqi'ah. Antaranya banyak-banyak nama Yaumun Nadamah. Hari sesat. Buat apa boleh sesat? Sesat hari tu ustaz duk royak suruh buat amal pergi Allah balas pergi. Tuhan kasih dapat redha Allah. Bila baki akhirat ni tak ada nak buat. Bila tak ada buat susahlah hari tu walah apa dua ada dah. Nak tak ada uzur, tak ada sakit, tak ada masuk hospital kan. No, tak puasa kan. No, tak berzikir. Sesatlah hari tu. Habis tu nama hari kiamat Yaumun Nadamah. Hari sesat, tapi sesat nak buat gapo dah. Tak ada wala dah nak klik mari. Habis tu setengah-setengah minta dengan Allah nak hidup mari di dunia mula. Rabbirji'uni, ya Allah hatta aku mari di dunia mula. Buat apa tu? La'alli a'malu salihan fima taraks. Aku nak juruh dah. Aku nak bersorah, nak berzikir dah, nak tahlil, nak maya tahajud, nak sedekah, nak gapo, nak buat segala amalan soleh hak kelah, hak ku terluput dulu-dulu kalau. Tuhan kata, kalla. Apa kalla? Maimitang. Tu sesia. Habis masa dah. Sekali seorang Tuhan beri hidup. Oleh tu, sekali lolo hidup kita ni, jangan sekali lolo yang menyesal panjang di sana kita. Sesat dan buat gapo kita. Habis tu, dengan begini supaya menambah lagi kita ni, takutnya jatuh di kalangan orang sesat dan banyaklah apa saja. Baik cepat teh. Malam manja hamba tahu nak tidur. Sekurang-kurang boleh 50 ayat baca Quran. Quran kan? Quran boleh 50 ayat. Tak ada tu 50 ayat. Kalau boleh baca Yasin comel, Yasin 80 ayat lebih baca Yasin. Kerana 80 ayat lebih pada 50 ayat dah. Kerana Nabi kata mana-mana orang yang baca Quran sehari semalam 50 ayat, orang ni tak masuk dalam orang lala dah. Man qara'al Quran bi yaumin wa lailin, siapa-siapa dia baca Quran pada hari dan malam 50 ayat, 50 ayat. Tak kira kita baca hari sikit, malam sikit, boleh 50 ayat. Lam yuktab minal ghafilin atau kama qal. Orang ni tak ditulis masuk dalam orang lala. Apa orang lala? Galik hanyut. Duk dalam galik hanyut. Tak ada berasa ingat langsung kata satu hari ku mati. Satu hari masuk kubur kena jumpa muka nakal. Kalau lepas selamat, kalau tak lepas berat aku. Tak ada. Tak ingat sikit itu. Duk cara wak guano ni, kawik kerja ni payah ni. Ada tu. Bunyi kat tani ni berdak dia mau duk kerja kelik cari-cari tanah kat tani ni apa, kelik buat rumah ni, buat rumah kat nanti. Buat tu rakit kat rumah ni pula apa. Sini tak boleh gini, bunyi kata tahu tak apa nak buka dang ni apa. Gak tahu tak apa tu bila. Makna dalam kepala otak duk fikir hak tu walah kita esok kare dah nak temu dengan Allah ni. Gamak tu. Kalau lah hati kita tak ada langsung ingat satu hari kena mati. Satu hari kena jumpa Allah. Amalan ku no. Lepas kedak ku jawab, lah mana ku daripada mahsyar. Tak ada tu. Inilah orang lala. Tu Pas nak buat kerana kita tak sering masuk dalam orang lala. Antaranya sekurang-kurang dalam sehari semalam 50 ayat kita baca Quran, Nabi kata. Orang ni tak masuk dah dalam orang lala. Apa-apa tak kalau kita boleh baca Yasin. Baca surah Tabah, Waqi'ah, Alif Lam Sejadah. Oh tu comel lagi belum pada nak tidur hak Nabi amma pak surah ni amma. Baca. Lebih lagi pada ni. Hak kata royak orang mana amma 10 awal ni Tuhan kasih, Tuhan sayang. Amalah banyaklah kita ini. Inilah antaranya. Bila sampai hari 10 hari raya. Hari 10 tu hari raya tu orang panggil hari nahar. Hari 8 orang panggil hari tarwiyah. Hari 9 hari Arafah. Hari 10 hari nahar. Apa hari nahar? Hari 9. Hari kita buat gerbang. Hari tu amalan tertentu ada pada hari tu. Esok hari raya betul lah hari maaf. Pak kita sini kalau mengikut istihar cula tu. Hari bila betul hari Khamis. Nah,
hari raya betul hari Jumaat kita tahun ni. Betul hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari raya apa yang kita perlu melakukan ibadat. Kita tahu juga. Pagi tu sunat kita pergi maya dulu. Jangan ada makan. Bang pagi lepas pada maya subuh, jangan makan gapo-gapo. Sipai cuk siap mani pakai apa siap, cuk maya cuk gapo cuci bersih, pergi semaya dulu. Maya sunat dulu, sunat raya tu, raya gerban tu. Selesai daripada maya sunat baru kelik makan. Tu sunat dia. Ada pun raya puasa sunat makan dulu. Ya beza sikit. Kenapa? Karena kita nak beritahu kata hari ni hari raya dah ni, bukan hari puasa dah. Habis ya sunat makan dulu hari raya tu, raya puasa. Kita duk puasa sebulan puasa bulan Ramadan sebulan tak makan, lepas subuh tak makan, lepas subuh tak makan. Bila sampai hari raya Idul Fitri tu sunat makan belum pada pergi semaya raya. Ada pun Idul Adha, raya gerban sunat makan lepas pada maya raya. Tu nak raya amalan hak sunat. Sunat kita pergi jalan ni, kelik jalan lain. Jamai kita pergi sijik. Tu sunat lah kau tu. Kita kalau ada banyak jalan lah. Contoh kata kita duduk rumah kita nak pergi sijik, banyak jalan. Sunat kita pergi jalan lain. Allah kelik jalan lain. Tapi kalau sijik dengan rumah kita ni sejalan, kelik jalan tu. Nama duk berkedah kat gebor pula tu. Bunyi kata sunat pergi jalan ni, kelik jalan lain. Tengok tu. Cai kurang tu. Kata wano duk gebor naik kat kubur Cina kana weh. Le sunat tebang doa pula. Tengok tepat lah keadaan. Kalau rumah kita sejalan ni dia pergi sijik. Jalan ni dia kelik daripada sijik, kelik jalan tu ada apa pun. Pada royak sunat banyak jalan. Kita mari jalan ni kelik jalan lain. Tu sunat hukum dia. Sunat kita takbir pada hari raya. Orang panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir hak kait dengan semaya. Tiap-tiap kali lepas maya sunat takbir. Itulah hak kita dengar sama-sama Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sunat takbir. Tiap-tiap lepas kali maya sunat takbir. Itu panggil takbir muqayyad. Takbir mursah tu hak raya terah. Raya terah bahawa kita nampak dah kata esok jadi raya, nampak dah anak bulan. Itu panggil takbir mursal. Takbir hamu. Takbir suk masa dia kat no. Bila lah maya raya sudah habis dah. Habis dah sunat takbir, itu panggil takbir mursal. Ada pun bila raya haji orang panggil takbir muqayyad. Tiap-tiap kali lepas pada maya sunat takbir. Tak kira maya subuh sunat takbir. Maya zuhur sunat takbir. Maya gapo lagi? Ngorek iso 5 waktu. Walaupun maya sunat takbir. Bila habis masa dia? Habis masa dia lepas pada maya asar hari yang ke-13 habis masa dia. Tu masuk ngorek tu tak sunat dah. Tu panggil takbir muqayyad. Kita takbir banyak-banyak. We adalah hak ni kita ingat belaka takbir ni, ingat belaka dah sini dak. Ingat belaka dah we ingat. Hak tu nak berlagu tak saya berlagu tu hal lain lah pula. Kita tak ana berlagu, kita straight. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Tok bila kata kan, no tak ada lagu-lagu. Ni lagu. Lagu-lagu kan aku pandai bet ni. Aku tak pandai berlagu tu. Sekadar kita boleh kan tak? Asal we ingat ini kalau perkara-perkara hak perlu kita orang jatuh, kita orang lelaki kena ingat ayat-ayat gini. Takbir raya, pandai bel, pandai qomat, ingat ayat kursi ni kena ingat. Kita orang yatim. Ni setengah-setengah hak tak ana pun ada kok sekali. Bama ayat atas ni. Yusuf ni, anak ni, boleh anak yatim ni, baru sudah beranak, mari bel ayah. Takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang duk ICU khabar raya dah aku. Mak ke raya dah. Kok sekali. Apa perlu kita ni orang yatim, orang lelaki ni kena ingat muka-muka gini. Ayat-ayat kursi kita ingat. Jamai anak masuk hatu. Anak kita yang disawai. Boleh baca ayat-ayat yang penting dalam agama kita sendiri. Bukan agama orang lain, agama kita sendiri. Kita ingat benda-benda gini. Sunat takbir banyak pada hari itu. Takbir muqayyad. Dan disunatkan kita gurban. Ni berkaitan ni. Bak gurban ni kita tahulah sekadar sepitah lalu rak. Kalau kita nak tahu dengan secara lain, kena ngajilah bak gurban, kena buka kitab.
Kena bercara satu persatu. Hak ni kita mari royak dengan secara sepitah lalu. Apa kata yang berkaitan dengan bab gerbang? Mana-mana hak ada nak masuk gerbang pada tahun ni, hamba ni dia kata nak ambil gak segi tahun ni. Mudah-mudah kita buat dengan tahu lebih selamat daripada kita buat dengan tak tahu. Kadang-kadang kita buat tak tahu, kita berasa tak apa dah. Kena dah. Tapi pada hakikat tak kena, tu takut tu. Tak jadi. Kita berasa gerbang dah. Banyak dah kita gerbang tahun anak tahun kita. Ada-ada segi kalau Allah Ta'ala beri rezeki banyak sikit, buat 3 gigi tahun mana masa tak silap hari tu seko seorang kita. Tapi bila tak kena pada syara, tak kena dengan hukum-hukum Allah, tak dibilai kata jadi ibadat gerbang. Bakit akhirat gigi tu ngucap ngak mana lemu ku gerbang, malaikat atas tak ada lemu gerbang tak kena gitu cara. Tak boleh jadi tunggengnya kita. Kerana menatih hak kita gerbang atas muka dunia ni akan jadi kenderaan di akhirat gigi. Atas dunia ni kita naik mutu, naik kereta. Tak ada mutu kereta coli, tak apa dah. Anda selamat dah kita dalam perjalanan ni. Kalau lah kita bisa kena jalan, letih ke tak? Contoh kalau berlaku pada besar ni, bombing gepau. Kena lari, kena jai, opayup. Hak ada kereta boleh naik kereta bu. Hak tak ada kereta, jalan kaki yak berasak, pikul dengan anak, pikul dengan barang. Letih ke tu? Tiba-tiba kita ada mutu, ada kereta, ada kenderaan boleh lari. Naik seni, duduk dalam air. Begitulah di akhirat gigi. Hak Nabi kata 3 gulungi di bakit akhirat gigi. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala salasati aqsam. Akhirat gigi Allah Ta'ala hipung manusia di pada mahsyar 3 bahasa orang. Mana antara 3 bahasa? Sinfun rukban. Hak pertama atas kenderaan. Kalau ia pernah gerbang masa ia hidup atas dunia hari tu, tak kira ia gerbang lemu, ia gerbang kambing kibah masa ia duduk Mekah dulu ataupun uta. Ia biasa dia gerbang masa ia duduk Mekah dulu 12 tahun, dia ia gerbang uta. Uta. Dia ia gerbang kibah, naik kibah dia. Tapi we kena cara-cara. Bila tak kena cara-cara, tak dibilai kata jadi ibadat gerbang. Bila tak bilai jadi ibadat gerbang, tak ada menatai dia. Lalu tu, lagu mana cara ni kita nak gerbang? Utama mula-mula kali bak gerbang, wisah dulu bak akak jual beli. Ni, ni mula-mula kali. Akak jual beli menatai gerbang, wisah dulu. We kena molek dulu. Gi siapa-apa tengok lembu ni kena dah ni. Dengan comelnya, dengan berisinya, dengan gapotok long raka apa siap. Tu kata lembu ni 38,000. Wana setuju tak? Apa dah boleh duduk dah sekarang ni. Akak jual beli. Lembu ni aku beli seekor dengan harga banyak bayar. Tu kata aku jual lembu seekor dengan harga banyak terima. Sah dah tu akak jual beli. Bila sah akak jual beli, situlah tempat niat. Harus boleh dah tu kita nak niat gerbang. Sebahagian kalau kita nak ambil gia dari lembu tu, sebahagian lembu ni aku menjadi gerbang kerana Allah. Kalau kita nak ambil gia, kalau seekor seorang kita seekor lembu ni aku menjadi gerbang kerana Allah. Cukup tu. Tu tempat niat kita, tapi belum pada nak niat tadi tu, we tetap, we sah molek dulu akak jual beli. Ni akak jual beli dah lagi niat dah. Lembu ni aku nak buat gerbang tahun ni. Segi kerana Allah. Akak jual beli lagi, dah lagi. Tak sah. Tak jadi Pas apa pun yang mulah dari daging saja gitu, tak jadi daging gerbang. We sah dulu jual beli. Tak kira kita jual beli tu bayar dengan kih, dengan sod ataupun hutang. Asal kata wisah dulu. Hutang ada setengah ulama kata sah dah. Boleh dah kita nak niat. Lembu ni kita beli ni harga 38,000, tangguh dulu nanti bayar lepas Covid ni. Contoh buat. Boleh tu. Sah dah akak jual beli. Dengan apa? Orang panggil dengan tangguh, dengan berhutang. Boleh dah kita nak niat lembu tu jadi sebagaimana ibadat gerbang kita. Tapi hak comel ke mana masa kita niat? Hak comel masa nak sembelih. Masa pisah duk tekak tu lah hak afdal kita niat. Kena pergi tak kepala lembu masa kita niat? Tak pasti. Ada ustaz ajar tak boleh kena pergi kepala lembu. Kepala lembu baikan. Ada pasal-pasal 3 jahit sini. Nak pergi panggil kepala lembu punya pasal. Ustaz suruh pergi ni. Ustaz atau kena pergi kepala lembu tu. Nak-nak orang masuk gia tu pergi. Punya. Kena hak umur 3 tu selalu paling angkit panggil pop no sini. 14 jahit sini tak ada pasal-pasal. Tak ayah.
Kita tengok lembu ni sah dah kita akad jual beli, selesai belakang dah, ingatlah hati kita sebahagia kalau segia, kalau dua gia, kalau tiga gia, kalau seekor lembu ni aku menjadikan ibadat gerbai sunat kerana Allah. Cukup. Tak payah pergi lembu. Kalau boleh pergi tu comel. Hak afdal sekali kita boleh diri tu comel lagi. Kalau boleh lah, kalau kita pandai mulai. Ada orang pandai lah. Orang tak pandai tak boleh. Kadang-kadang setengah-setengah tu tak boleh naik darah. Oh, kita tak boleh mulai kan? Mabuk darah. Oh, tak boleh kita. Tengok darah pening ludah kita. Tapi bermasak molek duk le puyuk, tak pening. Dia makan seorang dia orang tiga makuk. Puah, ada pening sikit tu. Masak dah. Jadi pening kau darah gitu ya. Nah, kalau kita boleh semula diri menata gerbai kita, itulah paling comel, paling afdal. Situlah tempat afdal kita niat. Sewaktu kita tak pisah di tekak menata tu, niatlah hati kita, lembu ini seekor, kalau kita nak gerbai seekor, kalau sebahagia daripada lembu ni, aku menjadikan ibadat gerbai sunat kerana Allah. Situlah. Dan sah sekiranya kalau orang tu hak lewat sekalinya dia ketika lembu tu duduk pada hayat mustaqirrah. Ngerti hayat mustaqirrah? Tekah lembu tu kena semula tu duduk gelepar, gunggang tu lewat suruh tu. Dia mari-mari lambat. Orang lain ni orang cukup dah niat belakang dah, dia lewat sikit. Start motor tak hidup, pelak mapuh. Cik pelak apa tu ni hidup berong mari demo semula dah. Tapi lembu duduk gelepar lagi gunggang. Boleh lagi. Orang panggil nanti sutai tok wela bakcip. Boleh lagi satu. Masa apa? Masa lembu duduk gedung-gedang, boleh lagi. Orang panggil hayat mustaqirrah. Tapi bila lembu tu duduk pada hayat masbuh, tak boleh dah. Lagu mana hayat masbuh? Rakang dah. Cuma ada pada kaki sikit ada nyuk yang ada kan lembu hak kita semula boleh lepas habis gelepar tu, kadang-kadang di kaki ada nyuk ada gerak tu panggil hayat masbuh. Situ tak sah dah. Tak boleh dah. Ni ada setengah-setengah orang berlaku ni duk ayah tempat berlaku. Dia ambil 7 gia. 7 gia tu tak dah 7 gia, 7 orang hak duk janji-janji tiba-tiba mari naik orang. Oh seorang lagi tak mari tu pun tak akid. Lembu sebulan dah. Lepas tu bagilah hak naik orang tu ada segia lagi ni. Ada orang mari. Gimana hak gia tu? Hak gia ni tak ada tuai tak jadi kat mana tu pun tak akid. Lepas tu gimana? Ambil kamu ngah gia ni. Tak apa aku ambil gia ni. Berapa gia? 3,500 dia. Baik dia. Ya niat gerbai situ. Sebahagia daripada lembu ni, aku jadi gerbai kerana Allah. Tak sah lah. Tak sah ke mana jadi daging dah. Mana? Tu nak faham molek. Bak niat, hati-hati. Hak comel kali kita niat, masa pisah duk tekak. Hak akhir kali kita niat, masa lembu duk gelepar. Hak boleh ke dah kita niat, masa lepas pada akad jual beli sah dah. Ada. Tu cara dia. Lepas tu cara bagi tu tasamuh lah. Kalau 7 orang ni, cara kita bagi ni lebih-lebih kurang lah. Sikit sebanyak tu. Kalau kita duk timbang kilo sikit sebanyaknya lebih sekerai 2 kerai tu, halal menghalal lagi mari. Jangan kira sangat. Sama-sama kita dah kita nak buat ibadat kan ni. Bila kita buat ibadat, mulai daripada darah ngecik tubik daripada lembu hak kita sembelih tu, tak ada nak sapatan tu, Allah ampun dah dosa. Cepatnya Tuhan ampun. Tuhan ampun dah. Bila perak sembelih cah tubik darah tu, tak ada nak rapat tanah. Semua orang hak masuk gia gerbai Tuhan hapus dah dosa, hapus dah. Ni perlu hapus dosa pula ni, hapus dah. Tak boleh. Orang hak masuk gia. Hak masuk gia gerbai. Kita tengok saja tak ada boleh apa. Kalau nak juga pahala takbir masa tu sunat takbir. Masa duk di sembelih nak sembelih tu sunat takbir. Allahu akbar, Allah sunat takbir. Kita takbir masa tu. Boleh pahala takbir apa dah. Ambil berkat masa tu. Masa apa? Masa Allah ampun dosa saat tu. Saat macam darah tubik pada tekak lembu sama tak nak rapat tanah, saat tu saat Allah ampun dosa. Kita ambil berkat, ambil masa saat yang paling hebat dengan kita takbir masa tu. Itu cara dah. Bila lah selesai daripada bagi daging posiap pokok tu ni, daging kita tukar hak ambil gia ni. Buat guna ni. Ni kena ketika cara ni. Kadang-kadang setengah kelik hidup masuk habis.
Panggil orang tu kat weh, mari setiap kampung panggil. Awak ni coh lawa. Hak ni goreng. Hak ni bakar saja cicoh hamba Aceh. Hak ni cicoh lada betul-betul. Hak ni tumbuk garai gitu-gitu yo. Hak ni buat sup. Nah, gula-gula tak temudah gitu. Siapa lucu gigi tok bila? 3 tahun rumah. 3 tahun rumah lucu dah gigi. Hak yang 4 tahun tak bila. Oh, dak dah. Tak awal dah. Tak awal dah. Kan? Nyum masuk weh. Kalau lah gia kita buat masuk belakang, tak beri hak metah pun kepada pakir miskin, gerbel kita pada tahun tu tak sah hukum. Tak panggil daging gerbel, panggil daging jamu biasa gitu. Walaupun pada asal kita niat gerbel. Masa mula kita niat gerbel, sebahagian lemu ni ku gerbel kerana Allah. Tapi bila kita bagi daging ataupun kita buat daging tak kena cara, tak jadi ibadat gerbel. Sekurang-kurang walaupun masuk di tangan orang pakai miskin. Sekurang dah tu. Orang ni orang pakai orang miskin kita wis tapok video. Atau hak lain lebih pada ni kita nak jamu. Tak apa dah sah dah gerbel kita. Hak tu hak sekurang dah tu. Hak Nabi buat lagu mana? Hak Nabi ambil sekadar setapak tangan sekali makan, lebih kurang sekilo, lebih pada tu semua bagi pada orang pakai miskin. Hak ni hak afdal. Hak Nabi buat kerja. Oleh kalau kita boleh buat begitu. Apa dia mau kata duk bagi 3 tu? Hukum harus. Hak bagi 3 hukum harus. Ni stupuk ni untuk orang pakai miskin. Stupuk ni untuk waris-waris kita. Hak bukan pakai miskin. Jiran-jiran kita nak bagi. Gak dia nak hadiah ke dia. Faham ni hak gia kita nak makan. Wak 3 tupuk. Harus. Boleh. Ada masalah. Wak lagu tu pun boleh. Hukum dia. Harus. Boleh kita nak buat lagu tu. Hak balik ke ada buat ke mana weh? Bagi orang pakai miskin hak ni lah. Hak setapak tu. Hak Nabi makan setapak. Lepas tu lebih tu bagi pada pakai miskin. Hak ni nak ke setapak tu pun ketah tangan nak bagi pada pakai miskin. Ketah tangan. Gapo tu nampak tu? Ni nak bagi orang pakai ketah tangan. Lepas tu hak lebih tu nung duduk le tujeng tu. Dengan kaki-kaki dengan ekor-ekor siapa nak katuk tak boleh tujeng. Ikan kakak duk le tujeng kata ketak woi. Ikan kakak. Nak duk tak boleh. Apa mananya ibadat kita? Kita duk buka hak masuk gerbeh hak ada lah, hak ada duit, hak boleh makan daging dah nak tahu. Bagilah kepada orang pakai miskin supaya dia rasa daging. Kita panggil mari buat jamu makan masuk rumah kita buka orang boleh mari semua. Kadang-kadang orang pandai kaki nak mari rumah kita. Nu dia mau buat jamu nu tak pergi ke? Tak gamuk, mohon kaya. Dia mau tak gamuk nak mari tu. Habis tu hak afdal kita hatta hak betah. Hatta hak betah bagi mah dia, bagi mah dia. Bagi orang susah. Catung-catung siang bagi mah orang tu dek. Ani bagi mah dia mah tu. Royak anak kita bagi mah dia mah tu. Hatu-hatu. Tu email kenal oleh ke kampung ni tu email kenal orang ni orang susah. Orang ni orang pakai, orang ni orang miskin. Tanya tak email. Mana tak email orang miskin dalam daerah kita. Orang tu, rumah ni. Apa biar kita gerbang kita mudah gah tu. Kalau boleh gak kita pergi walaupun tak sama dengan Nabi, kalau bolehlah kata gia kita bolehlah 11 kilo. Taruh hak gia kita boleh 2-3 kilo ada lepas ada tu pada pakai miskin semua. Jiran-jiran beri sikit-sikit hak gia kita tu. Hak gia kita beri kepada jiran kita hadiah. Hak kaya lah duk banyak. Hak kaya bukan mesti makna banyak duit. Bila tak masuk dalam pakai miskin nama kaya tu. Bukan anak atau orang kaya orang banyak duit tu rakib besar. Duit juta-juta lebih kata 4-5 tidak asal kata bukan nama pakai miskin hukum kaya dah dalam bab gerbang. Enak. Bukan mesti duit banyak. Orang ni bukan pakai miskin kerja ada gapo ada, usaha ada walaupun rumah dia basah sewa ya tapi dia bukan orang pakai miskin. Kaya dah tu. Bila kaya kita nak pergi mada beri daging gerbang masuk beri ke dia tu tak sah. Mesti beri kepada orang pakai miskin. Boleh. Tu supaya nak wisah ibadat kita, nak pakai. Apa tu binatang gerbang ni orang panggil an'am. Pak jenis binatang uto, lembu, kuba, kambing. Biring pun masuk dalam jenis kambing dan satu lagi kibah. Ni panggil binatang an'am. Ni je. Lain pada 4-5 jenis ni tak boleh kita nak buat binatang gerbang. Kita sembelih rusa. Rusa besar rusa. Hak tanduk gitu tu nah. Tanduk yang cabai-cabai besar. Nak oleh kadang-kadang besar dengan lembu rusa. Dia bukan binatang an'am. Tak dipanggil kata gerbang.
Walaupun kita niat boleh bulat-bulat hati kita, ya Allah, aku gerbe rusun ni jadi sebagaimana gerbe sunat kerana-Mu ya Allah. Tak jadi ibadat gerbe. Kerana dia bukan binatang an'am. Bukan binatang an'am ni. Kena mesti binatang an'am lembu kubah. Kalau pak kita ni dak kambing. Lepas tu binatang hak kita nak gerbe ni, kita kena pilih hak gagah-gagah. Kata tok guru kita, kambing hak kita nak gerbe, kata kita ambil kambing seekor, gerbe kambing. Belum pada nak gerbe ni, kita kena naik dulu tah dia. Kalau kambing ni boleh jalan sampai 2-3 jakah, ambil tu. Makna gagah. Gagah dia boleh bawa kita. Tapi naik widah apa 2-3 jakah jadi, nama duk round habis setiap kampung. Awak boleh naik kambing round, buat pemutu gitu. Agak atas yang bawa kita gagah, ambil tu. Kerana kita nak buat kenderaan kita di akhirat. Ni gerbeh lu kambing. Besar sikit pada kucing. Kambing biar duk bek-bek lelaki tu. Kambing kita tu nak buat apa? Gerbeh. Kita tengok kambing lah. Kambing. Amak kucing. Bek hok gemuk-gemuk. Bek hok comel-comel lah. Kerana kita nak buat ibadat ni, nak buat ibadat. Lembu pun sama ah. Lembu bek hok berisi. Kerana tujuan kita gerbeh nak ke isi. Nak ke isi kita bek hok kuruh-kuruh tak leh. Kalau kuruh lajak kuruh kekek lajak kuruh hukum tak sah. Tak sah mula dah. Kuruh lajak. Spesika lembu. Hingga sampai orang tak nampak mana bunyi kata mu nak buat gerbeh tahun ni. Nu lembu. Lembu hitam mana duk gini orang hitam cari lembu. Tu lek sana hang muting tu. Tak nampak lembu. Tak. Kawan ni kejengok lah lembu amak sika tak ni. Kena kuruh lembu mu. Isak gang pun lembu mu. Gitu lalu. Hukum tak sah lah kalau lajak-lajak kuruh. Kalau atas sederhana tu hukum harus. Hak afdal gemuk. Kalau sekiranya kita naik atas lembu tu 7 orang, ya gagah jalan. Tu comel. Hak tu paling afdal. Tu kita pilih hak lagu tu. Ini ibadat ke. Bila ibadat kita kepada Allah, pilih hak comel-comel. Ke Nabi apa ni anak Nabi Adam tu, Qabil dengan Habil tu. Qabil dia beri tanam hak tak comel. Beri jagung hak punah, buah-buah kayu hak kepek, hak buruk dah. Yo buat gerbeh tu. Ada pun Habil wi hak comel. Allah terima hak Habil. Hak Qabil tu hak tak terima. Atau gerbeh. Walah Qabil ni siapa? Anak Nabi. Anak Nabi bila buat tak comel tu hak tak terima dah. Pak kita bukan anak Nabi kita. Anak apa? Tak ada kena mengena dengan Nabi. Tu dah apa tu? Hak tak heran lagi lah kita. Tak. Awak wis comel dah. Kalau nak buat ibadat dah, wis molek dah. Pilih hak comel, pilih hak molek, niat bulat, bagi wis kena pada tempat-tempat dia. Itulah antaranya kita nak sebut bab gerbeh sikit. Hak kena dengan keadaan. Kalau kita tak ada masuk tahun ni katakan tak boleh, tak ada modal Covid ni. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, boleh kita boleh hayya mulai serati itik. Sebagai nak tumpah darah juga pada hari yang utama orang panggil. Mana hari utama? Hari 10, 11, 12, 13 tu panggil hari utama. Kita nak ambil juga hari tumpah darah tu. Kerana amale hak Nabi kata ma min amalin adamiyyun min amalin yaumi nahrin. Yauma nahrin. Tidak ada amale anak cucu Adam daripada amale hari nahar. Hari nahar hari 10 tu nah. Ahabbu ilallah min iraqatid dam. Daripada menumpah darah pada hari tu. Baik pada hari 10 sampai hari 13 tu panggil hari nahar tu. Tak ada amale hak Allah paling kasih selain daripada tumpah darah pada hari tu. Apa maksud tumpah darah? Sembelih menatai gerbeh. Nama lagi kata orang berada tu. Berapa tu amalan poh paling Tuhan kasih hari ni hari. Waktu poh darah. Masuk kata budak-budak warung dan nak habis cah pala. Ke darah tu. Darah meleh ni, meleh menatai gerbeh. Habis tu kata Ibnu Abbas boleh juga kita nak ambil peluang nak tumpah juga darah hari tu, kita tak ada kuasa pada tahun ni nak mulih kambing, nak mulih lembu, kita mulih itik. Tak jadi gerbeh, tapi nak ambil orang panggil nak ambil kesempatan nak tumpah darah ni. Tu lah. Tak ada pun ayah kita sembelih sekati tik hak kita sembelih tak jadi gerbeh menatai tu.
Cuma kita nak ambil kelebihan menumpah darah pada hari tu. Gitu. Itulah lebih kurang kita sebut bab gerbang kerana tak berapa hari dah ni. Mana-mana hak ada kesempatan, ada kelebihan, ada peluang, ada modal lah kita panggil. Baiklah, bagaimana kita boleh ambil. Kerana zaman Nabi hari tu, orang yang ada modal, kita panggil ada duit, ada gapo kekayaan, tiba-tiba tak gerbang Nabi tak seri mari sejik dia. Tu. Padahal ni ibadat sunat ya, pada asalnya. Orang panggil sunat muakkad. Mana-mana orang yang ada harta benda, ada kekayaan, sunat muakkad. Sunat yang dikuatkan. Kalau kita duduk dalam keluarga, satu keluarga, orang panggil sunat kifayah. Dalam ramai-ramai keluarga kita, ambil sebahagian. Seorang tak apa, dah gerbang, orang lain lepas habis sunat. Nah, gitu. Makna habis kat tu dah lah. Lebih kurang kita sebut hak berkaitan dengan bab gerbang ni. Ya, orang boleh kata datu kan. Dia kata tak dia boleh. Aye. Putus dak lekong. Putus tak apa, ya nak putus lekong dengan orang mereh. Cocok sikit. Kena tilik dia lekong dia. Kalau tak putus, tak leh. Semelih tak usah kata cocok, semelih pun kalau tak putus tak ada. Tak semelih buruh-buruh. Setengah je semelih tak putus. Semelih dia datang di setak. Setak mana? Tak buku lidah. Jadi jelek lidah tu. Kalau putus lekong tak apa. Tak apa kalau putus lekong dengan orang mereh. Dua ni kena putus dua tu. Lekong orang lalu makan ni. Nah, orang mereh tu lalu menapah. Dua orang tu kena putus. Ada pun hak demo duk semelih. Ayah hak kata teh tak buku lidah ni, buku lidah dia duk atas pada lekong lagi. Tu tak leh tu. Tu orang nak cuma lah. Nak cuma boleh juga, boleh mengelak. Kerana hayat bila lah semelih tak sah hukum bangkai. Hukum bakar dah. Bila bakar najis. Bila najis kita makan hak tu duk gelap perut tu. Hak tu dah mau subuh kita tidur tu. Tu jaga. Nabi kata famanittaqab syubhat. Siapa-siapa dia lari diri daripada benda-benda syubhat. Kerana tak nyata halal ke haram, boleh sah ke tak sah, tu syubhat. Orang ni jaga dah agama dia. Tu. Antara haram dengan halal dengan halal duk tengah. Tak tentu mana so. Kita panggil syubhat lah gitu. Ada. Atau habis rendah kita sebut bak gerbang ada hak sakut-sakut dah ni. Bak gerbang nak baguan daging-daging orang pijiran kita ni, orang tu ni, Cina ni. Cina ni baik dengan kita ni. Nak tahu Allah, kalau pergi raya Cina tak ada 2,000 ya wi ampau kita. Tu tak kira buah 5 lagi. Kalau buah 5 buah 3 tong ya wi. Baguan ni kita bak gerbang nak wi boleh dak ni. Daging gerbang kita ni. Ada nak tahu soal ni. Nak tahu soal. Guana daging ni boleh dak wi kat orang agama asing ni. Kapal ni boleh dak? Tak boleh. Jangan pergi. Kenapa apa? Daging ibadah. Bila daging ibadah boleh tak sering masuk di mulut musuh-musuh Allah. Karena orang kapal ni musuh Allah. Boleh lah, boleh. Pada merayat tu ada kan acang ke apa orang duk mengajar atau pergi kat orang Syia boleh. Tu muzhak lain. Dia capur. Dia beri haru biru. Muzhak lain. Hak duk ayat muktamad dalam muzhak Syafi'i hukum tak boleh. Tak boleh. Jangan bagi kepada orang kafir. Kecuali ada juga muqabil orang panggil. Muqabil muktamad jiran kita ni kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir duk bawah retah Islam. Kita beri dia ni ada tujuan nak paut dia kepada Islam. Tu boleh. Tu orang panggil muqabil muktamad. Ataupun orang ni Cina ni dia baik benar nak kita. Contoh kata, pasti dia tahu pula dah kita gerbang. Serta dia duk tanya pula. Buat apa hari ni nampak dah semelih-semelih. Ni daging gerbang tahun ni. Dia tanya gitu katakan. Ada juga ulama kata bolehlah kita beri dia, mudah-mudahan terpaut hati dia kepada Islam. Tu ya tujuan dia beri. Bukan semata-mata.
Kalulah tak ada kena mengena ataupun lama kali temu saing kita lama kali ni, cik boleh sahu ya. Walaupun baik cara mana pun. Nah, dah baik ni nak buat kan? Beli daging lain ya. Sahui daging ibadat ke beli daging lain sekilo dalam nak tu. Wei ke dia. Tunai nak makan daging kerbau juga. Ambo. Panggil masuk Islam tu dah nak makan daging kerbau sangat kau. Jaga nak temu dak orang sia ketak-ketak nak makan daging kerbau jaga dak. Kalau nak juga ajak masuk tu dah masuk Islam lah. Ha. Tapi orang kita buat orang nak masuk Islam yang mosek. Harus tu. Mu nak masuk Islam kena kerak ni, kena kerak. Tak moh kau itu pau. Orang duk nampak dah nak masuk dia, jangan ngosek weh. Hukum haram tu. Kerana orang nampak nak masuk pada agama kita itu adalah hidayah dari Allah. Tiba-tiba kita duk oyak temu nak masuk Islam gigi, kena kerak, kena gitu, kena gini, malah dah aku. Jadi menyebabkan demo tu tak jadi masuk Islam dengan kerana kita. Jaga molek weh. Jaga molek. Jangan royak lah. Hak payah tu royak mudah dulu. InsyaAllah mudah-mudah dapat. Bila yang masuk, dia terpaut molek, redha belaka dengan hak Islam ada ni. Yang jadi sendiri. Kena kerak, aku kena kerak kau. Tak ada apa lah. Hidup kosek dulu. Lari cubung kelik di isang. Tak jadilah nikah. Jangan ada kosek gitu. Ni nampak tak? Itulah cara-cara daging gerbek. Satu lagi nak pesan. Daging gerbek kita tu jangan beri kepada tukang semuleh sebagaimana upah. Ini kena jaga. Jangan beri daging gerbek kita kepada tukang semuleh sebagaimana upahan. Beri atas jalan sedekah boleh. Atas jalan upah tak boleh. Hukum haram. Perbuatan tu haram. Orang juga semuleh makan haram tu. Boleh. Ini jaga benda ni. Ini jaga. Ni setengah-setengah masyarakat lah, bukan semua. Setengah-setengah masyarakat tak faham lagi. Yang upah daging. Tu gapa setupuk tu orang tukang mulai. Bos siap dah tujuh ni. 7 gia ni mungkin sikit. Boleh sebeledi. Upah tukang semulai. Perbuatan haram. Kena hantar klik tu. Kalau kita pernah dulu buat dulu kalau gini, istighfar lah dengan Tuhan. Perbuatan tu haram. Istighfar tutup kerana dulu kita tak tahu. Tak tahu kata dosa, tak tahu kata tak boleh. Astagfirullah. Lain kali jangan buat. Lepas tak boleh makan lah kita daging gerbek. Bukan tak boleh. Boleh tapi atas jalan sedekah. Kalau kita orang kaya atas jalan kita ni dapat hadiah. Dua tu. Atau hak tak bolehnya jalan upah. Jalan upah. So lagi hak nak jaga. Tukang semelih jangan curi daging orang. Jangan curi kepala lembu orang. Ni golek tukang semuleh, bawa mulih orang yang ambil kepala lembu kita dah pagar belai-belai. Cong. Walhal tak ada minta seorang habuk daripada tuai-tuai dia 7 orang tu. Dia kena minta dulu. Berulai pun sama. Kalau dia pergi ambil dengan tak ada dapat izin daripada 7 tuai tu. Ataupun dapat izin daripada 2 orang, 5 orang dak lagi, kepala lembu tu hukum haram. Tak boleh. Alakan 7 orang atau lagu mana kepala lembu tu lah ano. Kawan tak sih. Tu kata ku tak ambuh. Orang tak panggil lepas milik. Bila lepas milik tidak milik siapa-siapa. Boleh siapa-siapa pun nak ambil. Kan? Tiba-tiba tukang semuleh ambil. Tak apa, boleh. Ni duk rai lembu duk gede-gede lagi. Tu tak cukup lagi. Kepala lembu rai dah. Nak oleh ekor rai, lembu hudung. Ada ekor rai dah ekor. Ekor boleh terbang lagi. Butir kahit juga. Kahit butir. Lah, lembu ni kuasa apa? Jatuh tak ada kan? Tak ada butir. Neng dah ni ikat kilah dah ni. Butir. Tukang semula ikat dah di kilah dia. Jadi pak butir buat kelik gitu. Curi lagu tu orang curi. Jaga weh tukang-tukang semula yang curi bagai-bagai orang. Siapa-siapa dia makan bagai haram, Nabi kata fannaru aulabi. Tu. Tiap-tiap orang yang makan ni haram, daging tumbuh daripada makan ni haram, fannaru aulabi. Neraka tempat duduk dia. Itulah lebih kurang kita baca hari ni, tak baca dah kitab ni. Baca bab kelebihan bulan ni, 10 awal ni, dan royak sikit hak berkaitan dengan bab gerbek. Kalau kita tak ada ambil daging tahun ni, kita ada dah lah ilmu.
Ilmu bila kita nak pergi Pak Adamo semula esok hari ni, hari Khamis Jumaat ni, kita ada dah ni. Tak boleh buat gini ni. Tak betul ni. Ni boleh kita royak. Cara bagi kena bagi kepada orang pakai, bagi kepada miskin dulu. Tak boleh lah mu nak klik buat masak semua, tak boleh. Bak gerbang mesti kena bagi hak metah. Hak masak akikah, nya duk tukar takir mari. Hak sunat beri makan hak masak ni akikah tu. Ngekah, nak ngekah ni tak apa. Misal tu kita ambil satu gian ni, buat ngekah anak. Anak tak ngekah lagi. Ni sunat bagi masak. Tak klik masak-masak, buat gula, buat sup, buat gapo, boleh catung. Pergi hantar rumah orang pakai miskin. Kena niat ngekah. Tu. Sebahagian daripada lemun ni aku menjadikan akikah bagi anakku nama gapo anak kita. Satu gia. Dalam satu gia nak niat gerbang akikah hati tak boleh. Ni buat. Untuk ngekah aja. Dalam satu gia untuk satu karung. Adapun dalam satu ekor boleh banyak karung. Faham molek tu? Satu ekor ya ada 7 gia murah. Kita nak buat gerbang segia. Ngekah segia. Hak ni nak buat jual segia. Hak ni nak buat jamu gitu-gitu lah. Tak ada nak ngekah, tak ada nak gerbang, tak ada nak jual, nak buat jamu makan main-main. Boleh, tak ada masalah. Dalam 7 gia tu ikut kita nak buat rupa lah ke mana pun. Boleh berlaku. Ya, bayar lah. Musa tu mula ya boleh jual dia ni nak gerbang. Tapi jual ni nak kekok. Tu orang jual lemu. Orang jual lemu ya tak kira apa dah tu. Apa lemu tu jual ni duk taruh lemu ni ada mana buat gerbang kau datu ya tak angin niat aku tu. Tak angin niat. Lemu ni nak jual kepada orang nak buat gerbang. Orang tak angin niat. Tak panggil. Niat dalam hati gini. Kita nampak lembu, kita cakap jual beli syiak dah. Ingat dalam hati sebahagian pada lembu ni aku nak menjadi gerbang sunat kerana Allah. Tu panggil niat tu. Ataupun sebahagian pada lembu ni aku nak menjadi akikah bagi anakku hak nama ning kerana Allah. Tu panggil niat. Lembu kita. Lepas tu kita nak gerbang seekor ke bekno tu. Kita nak gerbang seekor. Seekor tak ada masing-masing. Kita seorang lah. Lembu tu. Lepas tu kita niat gerbang seekor. Lepas tu kita orang mego. Tu atas nama apa? Nama upah. Tak upah. Apa tu? Dia je Allah. Dia mau dia terbaik pak. Ya bayarlah. Ke mana? Kalau tak bayar tak pun ternyata dia dua. Boleh lah gitu kalau dia gitu. Barang hak milik kita dah. 2 gia ni bakal kuwi kat mu boleh. Boleh kuwi. Kami pak dia. Kalau tak say nama upah tu tak ambo. Kita kalau kita niat kekal suku lah. Niat ngekah suku. Ingat gerbang suku. Kita niat ni kalau nak ngekah ratik gerbang ratik dalam seekor lembu ni, ingatlah sebahagian daripada lembu ni aku menjadi gerbang. Sebahagian lagi aku menjadi akikah. Nama anak kia. Kena sebut nama. Kalau anak kita ramai, kalau anak kita seorang tak payah dah. Tak payah sebut anak kita seorang tu yo. Aku menjadikan akikah bagi anakku. Tak payah sebut anak kita seorang. Tak payah dah. Kalau kena sebut nama ramai. Tu kena sebut. Takut tukar mana so ni. Ada. Banyak orang masa sejak lebih ni. Waduh sekarang ni nampak ngatuk ni dah. InsyaAllah kita hubung pula dah. Takut dia mau duk tunggu nak maya esok, nak maya Jumaat esok dah. Bulan-bulan dah pula. Lepas tu ada hak. Hak tak tahu lagi kata kita mula ngajar ni lepas raya ni sebut mari baik dulu. Pakat akak mari ramai suka sikit kita ngaji. Ni faedah dia kita ngaji satu boleh ilmu, boleh amal bagaimana hak kita reti, lepas tu boleh bala, boleh ajak orang kepada jalan baik, tu saja. Jadi malam ni kita berhenti sekat ni dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعل المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.